Hello, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Seasni pada hari ini. Alright, so lagi sekali guys, hari ini saya nak kongsikan untuk sekolah rendah pula. Last week saya dah kongsikan untuk pelajar tingkatan 4 dan pelajar tingkatan 5, which is topik persamaan kuadratik dan beberapa topik yang lain. Alright, so hari ini pula saya nak kongsikan satu lagi topik dalam sekolah rendah. Okay, topik yang agak penting, bukan agak penting, memang sangat penting pun sebenarnya, iaitu topik masa dan waktu. Okay. So, basically masa dan waktu ni saya tahu semua orang tahu tentang masa, semua orang tahu tentang waktu. Okay? Sebab ianya melibatkan kehidupan seharian kita, which is kita tengok masa tiap-tiap hari kan. Tapi percaya cakap saya, tak ramai yang tahu macam mana nak kira masa ni. Okay? Tak ramai lagi yang tahu. Alright? So, hari ni saya nak tunjukkan beberapa cara ataupun kaedah nak mengira tempoh masa. Okay? Jom kita tengok. First kali, dalam memahami tempoh ni, sebagai contoh saya ambil contoh. Kalau soalan kata, saya terus ambil soalan je. Nyatakan tempoh, okey, nyatakan tempoh dari 10 Mac 2021. Okey, 10 Mac 2021 hingga 26 Mei 2021, dalam tahun yang sama guys. Okey, tapi soalan minta dalam hari. Dia nak tahu berapa hari daripada 10 Mac sampai 26 Mei ni. So, pelajar-pelajar sekalian yang sedang menonton ataupun ibu bapa yang sedang menonton, boleh kongsikan kepada anak-anak, tuan-tuan dan perempuan bagaimana kaedah untuk mengira tempoh masa. Alright. Suka saya ingatkan pelajar-pelajar saya juga sebenarnya. Dalam kelas saya sentiasa saya ingatkan, okey, lebih-lebih lagi dalam kelas mentoring saya sendiri. Okey, apa yang saya ingatkan adalah bila nampak je pasal tarikh, kita nampak dekat sini 20 hari bulan, 10 hari bulan. Itu adalah hari, betul? Manakala tengah-tengah ni Mac dan Mei adalah bulan. Dan hujung sekali di 2021 ini adalah tahun. So basically dalam soalan ni melibatkan 3 perkara dalam tempoh, which is hari, bulan dan tahun. So apa kena buat? Dekat sini saya minta pelajar-pelajar saya buat 3 kolom. Begini guys. Depan sekali mesti yang paling besar, which is tahun. Letak je T, tahun. Tengah-tengah akan jadi bulan dan hujung sekali akan jadi hari. TBH. To be honest. Okay, formula dia. Tahun, bulan dan hari. So apa kena letak dalam setiap kolom ni? Letak yang ending dulu. Ending. Yang ini mula, yang ini akhir. So mesti letak yang akhir dulu sebab yang akhir selalunya lagi besar dalam tempoh. Okey? So 26 Mei 2021, tahun 2021. Bulan Mei bulan berapa? Siapa yang tahu sila komen sikit. Mei itu bulan berapa? Sebab pelajar sekolah rendah ni, tuan-tuan puan, siapa yang menonton, ibu apa yang menonton, basically perkara ini kena dedahkan kepada anak-anak tuan-tuan perempuan. Sebab apa? Ada lagi pelajar yang tak tahu Januari bulan berapa, Februari bulan berapa. Mereka masih lagi terkial-kial nak mengira bulan Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, segala benda tu. Pastikan ibu bapa ada sedikit bantuan, berikan kepada anak-anak bantuan. Beri mereka faham Januari bulan berapa, Ogos bulan berapa. Lagi baik kalau ibu bapa boleh bantu bulan Ogos berapa hari, bulan Mei berapa hari, bulan Januari berapa hari. Sebab pelajar kena tahu benda ni. Tak tahu tak boleh skor. Itu je. Simple. Okay, topik ni. Bulan Mei, bulan 5, hari berapa hari? 26 hari bulan. Okay, next one letak yang bawah dia, letak yang tu juga 2021, bulan Mac, bulan 3, 10 hari bulan. Okay. So basically bila dah buat begini, apa yang selalu saya minta pelajar saya buat adalah kita nak tahu tempoh betul. So yang besar kena tolak yang kecil. Alright. Penolakan dalam tempoh sedikit berbeza dari penolakan atau penambahan nombor operasi biasa kamu. Okay, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 10. Tak cukup pinjam sebelah. Ini pun sama konsepnya tapi berbeza sedikit. Dekat mana beza tu? Okay, jom kita tengok. Kita kira dari hari dulu. 26 tolak 10. Boleh tak 26 tolak 10? Boleh. Tinggal 16. Jangan lupa tambah 1. Kenapa tambah 1? Kita kena kira hari semasa. Katakanlah hari ni adalah hari Isnin. Betul? Hari ni adalah hari Isnin. 5 hari selepas hari Isnin ada apa? 5 hari selepas hari Isnin.
Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Majoriti akan jawab Sabtu, betul. Dia tak kira pun hari semasa ni berapa. Basically hari ni pun perlu dikira sebenarnya. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis sepatutnya hari Jumaat, tapi pelajar buat hari Sabtu. Kenapa? Sebab tak tambah satu balik semula. Okay, that's why kita minta untuk tambah satu balik. Sebab kita nak kira sekali dengan 10 hari bulan ni. Sebab dia kata tempoh dari 10 hari bulan. Basically kalau kita tolak macam biasa, kita akan kira bermula 11 hari bulan. 11, 12, 13, 14, 15 dan seterusnya. Tapi kita tak kira pun 10 hari bulan ni dikira satu hari. Dia asal kita tambah balik dengan satu sebab kita nak kira 10 hari bulan ni adalah hari semasa. Kita tambah sekali. Alright. Next one, 5 tolak 3 boleh tak? Boleh, tak ada masalah. 5 tolak 3, 3 4 5 bagi 2. 2021 tolak 2021, jawapan dia sifar, kosong lah habis. Okay, tak ada tahap yang tinggal. So tinggallah 17 hari 2 bulan. Jawapan dia 2 bulan 17 hari. Siap dah ke? Belum. Dekat mana yang belum siapnya sir? Okay, soalan ni tanya dalam hari guys. Dia nak dalam hari, dia tak nak dalam bulan. So korang kena convertkan bulan ni kepada hari. Okay, korang kena convertkan bulan kepada hari. Basically, satu bulan berapa hari? Satu bulan berapa hari? Itu kita kena tahu dulu guys. Satu bulan berapa hari? Lepas kita tahu satu bulan berapa hari, barulah kita boleh convertkan bulan kepada hari dan ditambahkan balik dengan 17 hari, barulah kamu akan dapat jawapan yang sebenar. Boleh faham? Ini sedikit mukadimah dalam topik tempoh. Alright. Ini tempoh masa ya, saya tak cerita pakai ini tempoh saya tak cerita pasal waktu lagi, pasal jam, minit dan sebagainya. Ini hanyalah tempoh masa, kita panggil tempoh masa, which is dalam bulan, hari dan tahun. Okay, so jom next part. Kita akan tengok perkaitan antara masa. Sebab ini kaedah sahaja. Alright. Basically benda ni saya akan sentuh dengan lebih deep dalam camp NAA insyaAllah yang akan berlaku pada 27 hari bulan nanti. Okay, bagi pelajar-pelajar atau ibu bapa yang sedang menonton, kalau rasa masih ragu-ragu tentang memperesap tengah tahun ni, rasa macam susah nak buat nanti, boleh join, okay, camp NAA. Boleh join by slot insyaAllah. Alright, kita akan kongsikan lebih deep macam mana technical part nak selesaikan soalan-soalan masa dan waktu. Alright, jom kita tengok perkaitan dalam masa dulu sebelum kita pergi lebih lanjut kepada perkara lain. Perkaitan dalam masa ni saya nak highlightkan sangat-sangat penting sangat-sangat penting sebab majoriti pelajar masih tak dapat lagi perkaitan dalam masa. Perkaitan apa ni saya? Perkaitan dia maksudnya kalau soalan bagi 1/2 jam, pelajar confuse. 1/2 jam ni apa benda kan? Apa benda macam nak selesaikan ni 1/2 jam ni? Lepas tu kalau katakanlah 1/4 tahun, macam mana nak tahu 1/4 tahun kan? Dia lagi dalam pecahan pula. Lepas tu dia bagi pula 1/6 minit. Ni macam ni kita nak tahu pula 1/6 minit ni berapa minit kan? Dah pening kepala kan? So apa kita nak buat guys? Macam begini, saya tunjuk kaedah mudah dia. 1/2 daripada 1 jam. Ini maksud dia 1/2 daripada 1 jam. 1/4 daripada 1 tahun. 1/6 daripada 1 minit. Itu maksud dia. Nak selesaikan dia macam mana? Kalau dia kata 1/2 daripada jam macam ni, maksudnya kita kena tahu 1 jam ni unit kecil dia minit. 1 jam ni bersamaan dengan berapa minit? Siapa tahu 1 jam berapa minit? Sila komen sekejap, kita nak tengok. Ada tak orang yang tahu 1 jam ni berapa minit sebenarnya ni kan? Tengok sikit. Komen sikit saya nak tengok. Siapa yang tahu 1/2 jam bersama dengan berapa minit? Macam ni kita nak buat 1 jam berapa minit? Okay? Kalau kamu dah tahu 1 jam berapa minit, senang je benda ni. Kenapa? 1/2 daripada 60 minit. Kamu akan dapat berapa minit jawapan dia? Okay? 1/2 jam bersamaan dengan 1/2 darab 60. Okay guys, dekat sini ada dua cara. Siapa yang pandai main potong-potong boleh dipersilakan potong bawah, potong atas. Siapa yang tak pandai jangan cuba-cuba. Okay, practice traditional way dulu, which is atas darab kanan bahagi bawah. Saya selalu ajar student macam tu. Atas darab kanan. Dapat jawapan baru bahagi 2 yang dekat bawah. Okay, pakai manual way. Kalau tak boleh buat, potong-potong. No worries, potong-potong tu akan jadi mudah lepas kamu faham.
sedikit sebanyak. Alright. So 1 darab 60, jawapannya 60. 60 bahagi 2. So 60 bahagi 2 pakai traditional way, no problem. 2 4 6, 3 darab 2 6, tolak sifar, turun sifar bawah, sifar ke atas 30. Jawapan dia 30 minit. Nampak tak? 1/2 daripada sejam adalah 30 minit. Boleh nampak gambaran dia? Jadi benda yang sama kita repeat guys. Ini perkaitan, saya nak kamu tahu. Saya nak kamu tahu benda ni. Okey? Itulah settle 1/2 jam. Macam mana dengan 1/4 tahun sir? 1 tahun berapa bulan? 1 tahun 12 bulan. Kita kena jadikan unit bulan kecil guys. Jam jadi minit, tahun jadi bulan. Sebab bawah tahun adalah bulan. So 1/4 daripada 1 tahun adalah 1/4 daripada 1 tahun bersamaan dengan 12 bulan. Boleh potong tak sir? Boleh. Siapa boleh potong? Sifir 4, 1 darab 4, 4, 3 darab 4, 12. 1 darab 3, 3. Jawapan dia 3 bulan. Nampak tak? 1/4 daripada setahun adalah 3 bulan. Okey. Sama juga dengan minit and jam. 1/6 minit kita kena tukarkan. Bawah daripada minit adalah saat. So 1/6 darab 60 saat bersamaan dengan 1 sifar 10 saat. 1/6 bersama dengan 10 saat. Kalau 6/6 60 saat lah. Itu kaedah dia. Okay, next one. Ada lagi tak? Itu sahaja. Simple kan guys. Basically itulah perkaitan dalam masa. Ada beberapa lagi contoh yang saya boleh bagi pada kamu semua untuk kamu tengok sebagai rujukan. Okay, macam mana nak selesaikan? Ini yang saya cakap guys. Topik basic ataupun topik asas sekolah rendah, which is yang kamu kena confirm, kamu kena pastikan kamu kuasai dengan baik adalah 4P. 4P. Okay, 4P ni memang kena conquer 100% sepatutnya. Apa itu 4P ni? 4P ni topik asas, which is P yang pertama adalah pecahan. P yang kedua adalah perpuluhan. P yang ketiga apa? Peratus. Dan P yang keempat adalah pertukaran unit. Bagi ibu bapa yang sedang menonton ataupun pelajar-pelajar sedang menonton, nak tahu apa cara kita nak bantu adik-adik kamu ke, anak-anak tuan-tuan perempuan ke, ataupun diri kamu sendiri yang sedang menonton, ini adalah 4 topik paling penting yang saya nak kongsikan kepada kamu semua. Ini kena master, bukan takat faham, kena master betul-betul. Main pusing-pusing pun kena tahu dah. Okay? Tak master ni agak sukar nanti bila berada di sekolah menengah. Kita tak nak cerita pasal examination yang orang kata akhir tahun ke apa, itu tak nak cerita lagi sebab jauh lagi, betul? Yang penting sekarang ni, tengah belajar topik pecahan peratus ni, pastikan kamu faham betul-betul. Sebab topik ini akan dibawa sampai ke tingkatan 5. Serius, sampai ke tingkatan 5. Okay? Sebab saya masih ada lagi student yang datang ke sini, tak boleh score lagi sampai sekarang. Bila saya detect problem dia ada problem dekat 4P ni. Okay, problem dekat 4P akan bawa masalah yang sangat besar kalau kamu tak selesaikan awal-awal. Alright, sebab apa? Dalam masa, dalam ruang, dalam ungkapan kuadratik, dalam persamaan linear, dalam persamaan kuadratik, segala jenis bentuk persamaan dalam sekolah menengah nanti semua perlukan kita tahu bentuk pecahan dengan baik. Tak reti selesaikan pecahan, confirm habis dah kita. Okay, pastikan 4P ni asas sekolah rendah kamu kuasai dengan baik. Topik lain, seberani jamin, topik lain kamu pasti akan kuasai dengan baik sekiranya 4P ni kamu faham betul-betul. Sebab dalam topik wang dilibatkan pecahan, dalam topik wang dilibatkan peratus, diskaun 10%. Kalau tak reti kira peratus, macam mana kamu nak dapatkan diskaun 10% daripada harga asal? Nampak tak perkaitan dia? Nampak tak perkaitan dia? Itu maksud saya. Okay? Peratus kena kuasai dengan baik. So next one, sebagai sikit perkaitan lagi. Sedikit lagi perkaitan yang berbeza daripada tadi. Kita nak cerita lagi besar. Tadi saya cerita pasal tahun, bulan dan sebagainya kan. Sekarang kita nak cerita pasal abad dan sebagainya. So next one, satu besar 3/5 abad bersamaan berapa tahun? Abad, dekad lah. Kita ambil dekad dulu lah guys. Dekad dulu, dekad kecil sikit kan. Abad macam soalan ni 1/berapa ni? 3/5.
1/3/5 dekad. Lepas tu next saya nak bagi abad pula. 2/1/2 abad. 2/1/2 abad. Bersamaan berapa tahun ke dekad? Tak okey, selama ke dekad lah susah sikit. Bagi ada 2 pertukaran sikit. Alright, lepas tu 0.75 hari. Bersamaan dengan berapa jam? Cukup 3 ni dulu perkaitan yang saya nak tunjukkan kepada kamu semua untuk hari ini. Alright. First thing first, kita tengok dulu yang paling bawah ni. Kejap lagi saya boleh pandang yang bawah ke atas, okey? Abad nak pergi dekad. Abad dengan dekad siapa lagi besar? Itu persoalan dia. Pelajar-pelajar kena tahu dulu. Abad dengan dekad siapa lagi besar? Sepatutnya pelajar dah kena tahu. Satu abad bersamaan berapa dekad dan berapa tahun? Satu dekad bersamaan berapa tahun? Satu tahun berapa bulan? Satu bulan berapa hari? Satu hari berapa jam? Satu jam berapa minit? Satu minit berapa saat? Itu semua pelajar kena kuasai. Kenapa? Dalam 4P yang saya kongsikan tadi, itulah pertukaran unit. Tak faham pertukaran unit, agak sukar sedikit, okey? Tapi pertukaran unit yang penting sebenarnya bukan masa dan waktu. Pertukaran unit yang penting adalah berkaitan dengan kilogram ke gram, kilometer ke meter, jarak, berat. Itu semua pertukaran unit yang penting dalam matematik waktu sekolah menengah. Okay, so preparation dia dekat sekolah rendah ni. Sebanyak cerita pasal sekolah menengah ni. Ya, sebab saya nak buat preparation. Sekolah rendah kamu ni bukan penamat. Ini adalah permulaan. Jadi permulaan ni kena hebat. Hebat permulaan, hebatlah perjalanan. Betul? So jom kita tengok macam mana selesaikan soalan yang ketiga ni. 2/1/2 abad, guys. Saya nak maklumkan dekat sini, bila kamu nampak pecahan nombor bercampur macam ini, jangan selesaikan soalan gunakan pecahan nombor bercampur. Pastikan kamu tukar kepada format pecahan tak wajar. So macam mana selesaikan pecahan tak wajar? Darab bawah tambah atas. Apa dia? Darab bawah tambah atas. Okay, so 2 darab 2, 4. 4 tambah 1, 5. 5/2 saja balik. Okay, 5/2 abad dia nak tahu dalam dekad. Sebelum kita tukar kepada dekad, kita kena tukar kepada tahun dulu. Lebih simple, okay? Satu abad berapa tahun yang kamu tahu? Satu abad berapa tahun? Siapa yang tahu sila komen sikit, kita nak tengok. Nak tengok ni siapa yang tahu sebenarnya satu abad ni berapa tahun. Okay, dengar selalu dengar kan, tapi tak pernah tahu sebelum-sebelumnya. Kita nak tahu ni macam mana ni. Satu abad berapa tahun? Jangan tengok dekad dulu, kita tukar dalam tahun. Tahun baru kita dapat dekad. Okay, so now satu abad bersamaan dengan 100 tahun. Itu yang orang panggil abad ke-19, abad ke-20, abad ke-21. Siapa yang belajar sejarah Melaka ditawan pada tahun 15 apa tahun something. So itu adalah abad ke-15. Okay, satu abad bersamaan dengan 100 tahun. Satu abad berapa tahun? 100 tahun. Satu dekad 10 tahun. Satu abad 100 tahun. So 5/2 kita darab dengan 100 lah. Disebabkan kamu darab dengan tahun, jawapan akhir kamu pun akan jadi dalam tahun. Kalau kamu darab dalam minit, jawapan akhir kamu akan jadi minit. Itu additional information ni untuk pelajar-pelajar lebih mudah faham. Basically benda ni saya cerita kepada sekolah menengah yang tahu darab tahun dapat tahun ni. Okay, baik sekolah rendah tak ada masalah untuk dapat info. So 5/2 darab 100, macam nak selesaikan? Siapa yang pandai potong lap untuk kamu sebab mudah. Siapa tak pandai potong boleh belajar sulu-sulu. No worries, nanti saya akan kongsikan juga dalam Q&A macam mana saya nak main potong-potong. Okay, so 2 100 potong 2, 1 darab 2 2, berapa darab 2 100? 50 darab 2 100. Okay, bila 50 darab 2 100, ni dah dapat 5 darab 50. 5 darab 50 berapa, guys? Komen sikit 5 darab 50 berapa? Berapa? 250 tahun. 250 tahun. Lama betul ni kan? 250 tahun. Ini ke jawapan akhir? Tidak. Sebab apa? Sebab tadi saya minta soalan dalam dekad, guys. Dekad. Satu dekad berapa tahun? Saya sebut tadi. Satu dekad 10 tahun. So 250 tahun. Nak dapatkan berapa dekad? Operasi apa kita nak pakai? Operasi apa nak pakai?
Daripada 250 tahun nak tekan berapa dekat? Operasi apa kita pakai? Silakan komen nak tengok. Okey. 250 tahun nak dapat dalam dekat, kita guna operasi bahagi. Bahagi berapa se? Bahagi 10 lah. Sebab apa tahu? Tahun, okey. Selalu minta student saya ingat satu ayat ni. BKD itu besar kecil darab. Ini sesuai digunakan untuk pertukaran unit. Unit besar ke unit kecil kita darab. Unit kecil ke unit besar terbalik kan. Unit kecil ke unit besar kita bahagi lah. Sebab besar kecil darab BKD. Okay, bila terbalik kita balikkan simbol tu lah. Darab kita bahagi. So sekarang ni tahun nak pergi dekat. Tahun kecil ke dekat kecil? Tahun lebih kecil, betul. So kecil nak pergi besar. Kalau besar pergi kecil darab. Tahun nak pergi dekat ataupun tahun nak pergi besar, bahagi. Betul. So that's why kita bahagi dengan 10. So 250 bahagi 10. 25, 250. Betul. So 25 dekat. Ya ke sekejap guys. Sebuat satu-satu untuk pelajar yang kurang faham boleh tengok satu-satu ni sebut. 2 darab 10 20 turun 5 turun sifar 5 darab 10 50. Habis betul lah 25. So jawapan dia 25 dekat. Nampak tak pertukaran unit macam mana? Perkaitan dalam masa ini sangat penting ya. Sebab dalam soalan exam jaranglah dia bagi direct question. Okay, biasanya dia mesti minta kamu tukarkan unit dulu. Okay, bila buat pertukaran unit, majoriti pelajar akan jam dengan perkara ini. Kenapa? Tak tahu nak buat. So hari ini saya tunjukkan. Kalau operasinya begini, rapat-rapat ini semua operasi darab guys. Semua operasi darab sebab rapat, okay? So, ada yang nak salin boleh salin, ada yang tak nak salin boleh screenshot ataupun snap. Tak ada masalah, silakan. Alright, sebagai masa dalam ada 10 saat untuk kamu salin ataupun screenshot, okay? Silakan. Saya minum sekejap Boleh kan? Saya akan padam Saya akan padam bahagian ni sebab kita nak selesai di atas ni. Alright? Cepat. Boom. 3, 2, 1. Alright. Okay, now next part. Tadi kita tengok abad, dekat dan sebagainya. Sekarang kita tengok yang atas sikit pula. Alright, BKD tu tetap pakai pastikan kamu salin BKD tu tadi besar kecil darab. Itulah formula paling penting bagi saya untuk pertukaran unit. Kalau tidak kamu susah nak faham. Alright, so dekat kepada tahun pula guys. Dia minta dekat. Kita tahu tadi satu dekat berapa tahun? 10 tahun. Century, decade. Betul. Okay. Darab bawah tambah atas macam masam pula dah guys, tersasul-sasul. Macam saya cakap tadi, tak boleh buat dalam bentuk pecahan nombor bercampur, kena tukar dalam pecahan, tak wajar. Dia akan jadi 1 darab 5, 5 tambah 3, 8, 8 per 5. Darab 1 dekat berapa tahun? 10 tahun. Potong jadi 1, 2 darab 5, 10 sama dengan berapa tahun? 8 darab 2, 8, 16 tahun. Macam mana saya dapat 16 tahun? Macam mana saya tahu unit dia tahun? Sebab 10 ni tahun. Kalau tahun sini, jawapan akhir mesti tahun. Okay, kalau kita darab dengan tahun, jawapan akhir mesti tahun. Kalau kita darab dengan dekat, jawapan akhir mesti dekat. Kalau kita darab dengan abad, jawapan akhir mesti abad. Dia begitu. Alright, dah selesai yang kedua. Senang kan? Tak susah pun sebenarnya, betul? Alright, settle. Satu lagi saya nak tunjuk. Lepas ni saya akan tambah lagi beberapa soalan untuk kamu pula cuba kan? Tahu ada yang sedang menonton ni nak cuba pula. Tengok saja tak puas kan, kena cuba sendiri. Alright, so 0.75 hari. 0.75 hari bersamaan dengan berapa jam? Okay, ini adalah perpuluhan. Dekat sini ada dua kaedah, sama ada kamu nak guna dalam bentuk perpuluhan ataupun kamu nak guna dalam bentuk pecahan, tak ada masalah. Okay, kalau dalam perpuluhan, apa kamu kena buat? 0.75 darab, kita tahu satu hari berapa jam? Satu hari 24 jam. So 0.75 darab 24 jam. Macam saya cakap, bila kita darab dengan jam, jawapan akhir pun akan jadi jam guys.
Okay, so 0.75 darab 24. Silakan, berapa kamu rasa agak-agak ni? Dapat berapa? Kamu akan dapat 18 jam. Okay, kamu akan dapat 18 jam. Macam mana saya buat 18 jam saya? Korang buat dalam kerja manual pun tak apa kalau tak tahu. 24 darab tu macam biasa. 5 darab 4, 5, 10, 15, 20, 02, 7 darab 4, 7, 14, 21, 28, 29, 30, 0 naik 3, 0 darab 4, 0 turun 3, 5 darab 2, 10, naik 1, 7 darab 2, 14 tambah 1, 15, naik 1, sifar darab 2, sifar tambah 1, 1, sifar 5 tambah 3, 8, 1 turun 18, sifar. Pasal nak buat apa sir? Ini berapa titik keluar? 1, 2, betul. So 1, 2. So 18 jawapan dia. Kita tak ambil sifar ke ini 18 jam. Boleh nampak kaedah dia? Inilah cara. Ini nak selesaikan guys. Boleh faham? Hujat pula ya. Okay. So boleh nampak kaedah dia, perkaitan dia. Okey, ada lagi satu atau dua soalan yang saya nak tu kamu convertkan ataupun tukarkan, tengok perkaitan dia macam mana. Selepas itu selesailah sesi untuk hari ini. Saya nak kongsikan perkaitan antara masa sahaja, okey? Tempoh tadi saya dah kongsikan, betul? Jam ke minit pula kita tak buat lagi kan? 0.4 jam saya nak pakai puluhan pula. 0.4 jam bersamaan dengan berapa minit? Itu yang pertama. Yang kedua, 2.5 tahun sama dengan berapa bulan? Okey, lepas tu 1.4 abad bersamaan dengan berapa dekad tanpa tukar kepada tahun. Saya nak buat direct pula kali ni guys. Saya buat yang bawah sekali dulu Kita tengok macam mana nak selesaikan. Saya harap kamu tengok betul-betul. Alright. Okay, sekali lagi saya nak ingatkan, topik masa dan waktu ni saya akan cover lanjut dekat CAP Magnet A, which is saya akan tunjukkan technical part macam mana nak solvekan dengan cara yang mudah. Sebab di sini saya ada 30 minit saja untuk kongsikan kepada anda semua. Dalam CAP Magnet A kita ada berpuluh bengkel khas yang kita letakkan supaya kamu boleh catch up semua asas untuk pastikan kamu excel dalam kamu punya peperiksaan pertengahan tahun. Alright, yang mana kamu akan duduki tak lama lagi, okey? So, 1.4 abad bersamaan dengan berapa dekad? Kita nampak 1.4 abad guys, nak tukar dekad. Besar nak pergi kecil, operasi apa? BKD. Besar nak pergi kecil, operasi darab. So, 1.4 dekad darab dengan 1.4 dekad lah. 1.4 abad darab dengan berapa nak jadikan dekad? 1 dekad berapa tahun? 10 kan? So 1.4 darab 10. Okay, 1.4 darab 10. Kamu akan dapat jawapan berapa? Sebuah manual saya tunjukkan kaedah sebab saya takut ada yang masih belum tahu macam mana saya nak mengira perpuluhan, saya tunjukkan. Alright, 1.4 darab 10. Tak ada masalah kamu nak letak 10 kat atas boleh, kat bawah boleh, tak ada masalah. 4 darab sifar, 1 darab sifar, 4 darab 1, 4, 1 darab 1, 1. Sifar 4, 1. Berapa titik puluhan? 1 titik di sini. 14 lah jawapan dia. So jawapan dia adalah 14 dekad. Okey? Boleh faham 14 dekad bersamaan, 1.4 abad bersamaan dengan 14 dekad. Nampak tak cara dia? Nampak cara dia? Okay. So kenapa tak 10 je? Sebab 1 abad 10 dekad. 1 abad 10 dekad. Okay, 1 abad 10 dekad. So bila sini 10 dekad, jawapan akhir pun sedekat. Nampak perkaitan dia? Itulah dia. Okay, next one. Saya nak tunjukkan tentang tahun dan juga bulan. Okay. Tahun dalam tahun kepada bulan. Bulan ke bulan ni? Bulan ni. Bulan. Okey. So, 2.5 tahun nak pergi kepada bulan. Besar nak pergi kepada kecil. Besar kecil darab. So, 2.5 tahun darab dengan 1 tahun berapa bulan? 1 tahun 12 bulan. Darab dengan 12 bulan. Kamu akan dapat jawapan dalam bulan.
2.5 darab 12, 5 darab 2, 10 naik 1. 2 darab 2, 4 tambah 1, 5. 5 darab 1, 5. 2 darab 1, 2. Sifar 10, 3. 300 guys, gerak kat satu titik peluhan, satu langkah di sini. So, jawapannya 30 bulan. 2.5 tahun bersamaan dengan 30 bulan. 1 tahun 12 bulan, 2 tahun 24 bulan. 2.5 tahun logiknya memang 30 bulan lah. Okey, separuh daripada setahun 6 bulan, 24 tambah 6 30 bulan. Okey, itu logik dia. Jalan kerja dia begini. Okey? Selesai. Betul? Selesai dah. InsyaAllah tak ada sudah. Okey, kalau ada apa-apa soalan boleh minta tanya tanya je di ruangan komen. InsyaAllah saya akan jawab sebaik yang mungkin. Alright. Tanya sahaja masalah. Kalau tak segan nak tanya dekat ruangan komen, boleh PM sedirect. InsyaAllah saya boleh reply, no worries. Okay, drop je komen untuk minta nombor telefon saya akan berikan nombor telefon saya. InsyaAllah. Alright, so guys, next one. Kita dah selesaikan tahun nak pergi bulan. Okay? Sekarang kita nak selesaikan jam pergi minit dalam bentuk perpuluhan pula. Tadi kita dah selesai pecahan betul, sekarang kita tengok perpuluhan pula. Peratus saya tak sempat nak cover, which is peratus sebenarnya basically saya akan cover lebih lanjut dalam topik wang. Sebab peratus sangat banyak dalam topik wang. Okey, perpuluhan dengan pecahan ni saya akan cover dekat topik masa dan waktu. Alright? Okey. So, 0.4 jam bersamaan dengan berapa minit? Jam nak tukar minit? Jam besar ke jam tu kecil daripada minit? Jam lebih besar daripada minit, betul? So, besar kepada kecil, BK D darab. So 0.4 darab berapa? 1 jam berapa minit? 1 jam 60 minit. Kita nak dalam minit, kita pastikan darab punya minit juga. So jawapan akhir pun akan jadi minit. 0.4 darab 60. 4 darab sifar, sifar darab sifar, sifar 4 darab 6, 6, 12. 8 2 sifar darab 6 sifar, 2 turun bawah. Sifar 4, 2. Berapa titik bulan? 1. So 24. 0.4 jam bersamaan dengan 24 minit. Ini cara kalau kita nak selesaikan perpuluhan. Boleh syarat kalau ibu bapa dia menonton, boleh gunakan kaedah ni juga untuk mengajar anak anda. Kalau ada pelajar sedang menonton, gunakan kaedah ni untuk bantu diri kamu sendiri. Kalau ada kakak-kakak atau abang tengah menonton, gunakan kaedah ni untuk ajar adik kamu. Alright, simple. Kaedah yang sangat-sangat simple. Alright, boleh faham So far saya harap kamu faham apa yang saya cuba sampaikan pada hari ini. Okay, last kali saya nak kongsikan pada kamu, lagi sekali 27 hari bulan ni kita akan adakan camp MNA, which is dalam camp tu saya akan packkan basic ataupun topik-topik soalan-soalan mengikut level, di mana sebagai persediaan kamu punya peperiksaan pertengahan tahun nanti. And then setiap slot tu saya akan buat pre and post test supaya ibu bapa boleh dapat detect orang kata apa, kemenjadian proses bengkel tu. Sebelum bengkel berapa markah dia, selepas camp berapa result dia, betul-betul selepas slot kita akan buat. Alright, so kepada yang berminat boleh drop komen, kita akan reply DM secepat mungkin. Okay, so itu sahaja perkongsian saya pada hari ini untuk topik masa dan waktu. Jumpa di lain hari insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.